Faraid ini kita tahu bahawa dia adalah pusaka. Dan baru-baru ni ada berita anak kerat 15 mak dia. Kerat 15 mak dia disebabkan tak puas hati dengan pembahagian harta pusaka. Tetapi ini berlaku pada non-Muslim lah. Keluarga non-Muslim yang tidak puas hati dengan pembahagiannya, lalu tak tahulah macam mana dia bunuh mak dia sendiri. Kalau yalah, orang ni kebiasaannya kalau tak baik pun dengan mak ataupun ayah ni, dia tak sampailah sanggup membunuh. Tetapi ini sanggup membunuh disebabkan dengan pelbagai faktor, terutamanya apabila mengambil barang-barang yang terlarang, mengambil dadah, mengambil apa-apalah. Sebab dengan itu, walaupun dia berlaku pada non-Muslim, tapi kita pun ambil pengajaran sama jugalah. Misalnya apabila anak kita ini, kita perlu ambil berat. Ada yang berita-berita yang keluar, yang belasah ibu bapa disebabkan apa? Tak memberikan duit untuk dia beli, misalnya dadah tu. Bila dah kena dadah ni, dia tak boleh buat apa dah. Dia dah mereng, mental dah terjejas sehingga sanggup membuat apa saja, walaupun dia Muslim ke ataupun non-Muslim sekalipun. Kalau dia ada mental, habis. Maka dengan sebab itu, apabila kita ni, kita ada keluarga, maka kita perlu jaga keluarga kita dengan sebaik. Terutamanya anak-anak kita. Kita jangan biarkan mereka ini tanpa mengambil tahu sedikit pun siapa yang mereka berkawan, apa benda yang mereka buat. Semuanya itu adalah berhubung kait rapat dengan kita. Tak di akhirat, nanti di dunia. Di dunia lagi adanya kalaunya, kalaulah kita ni soleh, rajin beribadat, rajin semayang dan sebagainya, tetapi apabila anak kita buat masalah, dia akan memburukkan nama kita. Apatah lagi kalau anak itu membawa mudaratan kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kita mengambil pengajaran juga dengan kisah tersebut supaya kita menjaga keluarga kita sebaiknya. Baik. Pada bab pusaka ini, dari sudut pengenalan ini kita telah bincangkan. Dari sudut hukumnya pada asalnya adalah sekiranya orang tu masih hidup. Dan masih hidup dan ada harta, maka hukumnya adalah harus untuk sama ada dia nak uruskan harta dia dalam bab pusaka ataupun pada yang lain. Sama ada dia nak sedekahkan ke, dia nak wakafkan ke, ataupun dia nak wasiatkan, ataupun dia nak hibahkan. Jadi pada bab itu adalah harus, hukum asalnya pada bab faraid ini. Dia macam jual beli jugalah. Jual beli hukum asalnya adalah harus. Mubah. Dan kita bolehlah beli apa yang keperluan kita. Namun dia boleh jadi wajib. Dalam suatu keadaan dia boleh jadi wajib. Dia jadi wajib macam mana? Bila misalnya kita ini tak ada pilihan. Nak kena beli makanan ataupun nak beli benda yang lain. Sedangkan kalau tak ada makanan ni, tak boleh nak meneruskan hidup. Jadi pada waktu itu wajib untuk kita beli makanan. Berbanding daripada kita beli benda yang barang-barang yang tidak menjadi keperluan pada waktu itu. Dan boleh jadi juga haram. Haram apabila apa dia? Misalnya kalau kita menjual
anggur. Kalau ulama dulu fiqh dia biasa bagi contoh apa? Jual anggur lah. Anggur ni benda yang halal untuk dimakan. Tetapi menjadi haram sekiranya kita menjual anggur itu kepada pembuat arak. Automatik menjadi haram. Kalau bank nak buat pembiayaan, kan bank ini dia bagi financing kepada siapa? Ahli perniagaan. Perniagaan tu nak buat apa? Buat benda yang haram. Walaupun dia pinjam itu, pembiayaan itu adalah berasaskan kepada produk Islami. Contohnya, gunalah tawaruk ke, apa ke untuk financing perniagaan dia itu. Tetapi dia tanya, dia ni buat meniaga apa? Meniaga rumah pelacuran misalnya. Ataupun kilang, apa-apalah yang buat benda yang haram ni. Maka pada waktu tu haram untuk diberikan financingnya itu kepada perniagaan. Walaupun pada asasnya financing itu harus untuk diberikan. Jadi dia boleh bertukar menjadi wajib, menjadi haram, menjadi makruh dan sebagainya mengikut keadaan. Sama juga dengan bab pusaka ini mubah. Tak semestinya seseorang itu kena tunggu. Tak apalah harta ni dia buat bahagikan siap-siap sebab apa? Beranggapan bahawa faraid ini wajib. Jadi dia tak pandang pun had metod-metod yang lain itu dan dia hanya pandang kepada apa? Faraid itu. Jadi ada yang beranggapan macam tu. Jadi pada hukum asalnya faraid ini adalah mubah, harus. Maka dengan sebab itu boleh menjadi kepada dia sama ada melihat kepada kesesuaian keluarga dia. Kalau semua dah kaya raya, ni bagi 100 juta, hak ni bagi 100 juta dekat setiap orang anak. Dia ada berapa lagi? 200 juta. Baik dia sedekah dekat masjid, dia sedekah dekat anak yatim, dia sedekah pada orang susah. Jadi tak wajib pun dia sebenarnya nak tunggu faraidkan harta dia. Namun dia boleh menjadi wajib. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan dia meninggalkan harta dia. Dia tak dan nak buat apa-apa. Nak sedekah tak dan, nak hibah pun tak dan, nak wasiat pun tak dan. Tiba-tiba meninggal. Maka pada waktu itu hukum mubah ini menjadi bertukar menjadi wajib. Menjadi wajib. Tak ada lagi tapi-tapi dah dekat situ. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi pihak orang yang mati. Orang mati ni dia tak boleh bercakap. Tak adalah macam apa ni heboh dekat medsos ni. Ruh ini boleh transfer kepada tubuh orang lain. Kalau macam tu senang. Bila meninggal pindah kepada badan orang lain. Jadi itu adalah fahaman daripada apa? Buddha, daripada agama lain yang diserap masuk, yang menyatakan bahawa adanya ruh ini dipindahkan daripada satu badan ke badan yang lain. Tak apalah, hatu dah selesai dah. Orang tu pun dah tarik balik. Tapi maknanya bila bab faraid ini sebab apa Allah tetapkan? Sebab si mati tidak boleh memperkatakan apa yang hasrat dia. Maka pada waktu itu menjadi milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan pembahagian kepada siapa yang Allah telah tentukan di dalam Al-Quran. Orang ni nak kata pun tak boleh juga. Nak mewakili tak boleh. Mana boleh mewakili orang yang telah meninggal. Orang kalau nak wakil kepada orang yang masih hidup bolehlah. Kita minta siapa-siapa untuk uruskan harta kita.
itu ketika mana kalau kita masih hidup. Tetapi kalau kita meninggal, tak boleh. Tiba-tiba ada anak ni kata, macam cerita Piramli. Ayah ni dah meninggal. Tiba-tiba mimpi ada harta yang ditinggalkan di tempat-tempat yang lain. Yang disorokkan daripada yang lain. Tapi kalau misalnya perkara tersebut diberikan amanah. Diberikan amanah kepada orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan harta tersebut, dan apabila dia meninggal, itu cerita lain. Maknanya ketika hidup tu dia dah mewakilkan orang lain untuk pegang sekejap harta dia. Tetapi kalau tiba-tiba ada di kalangan ahli waris ni kata dia bermimpi pula. Bermimpi kata yang si bapa ni tadi datang dalam mimpi yang menyatakan bahawa sebenarnya dia nak bagi harta ini kepada dia. Jadi agak-agak macam mana? Nak percaya ke ataupun nak lempang dia? Sebab takut-takut dalam mengigau lagi. Mengigau lagi disebabkan tidur. Jadi dalam hal itu tidak dibolehkan. Tak diiktiraf pengakuan-pengakuan tersebut melalui mimpi, terutamanya melibatkan hak orang lain. Melibatkan hak orang lain. Jadi dalam bab faraid ini, apabila mati telah meninggal dunia, si mati telah meninggal dunia, maka hukumnya adalah wajib untuk dipusakakan. Dipusakakan. Jadi itu berkenaan dengan hukum. Kebanyakan dalam bab muamalat, bab harta kita ini banyaknya berkenaan dengan muamalat ini, hukumnya pergi kepada 5. Melainkan ada sebahagian bab yang Allah telah tentukan. Contohnya kalau bab zakat tu wajib. Pada bab zakat tu dia tak boleh hukum taklifan yang 5 itu, tetapi dia dah pergi kepada wajib. Sampai dia punya nisab, sampai dia punya haulnya itu, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Namun kebanyakannya adalah pergi kepada hukum taklifan yang 5. Contohnya apabila berkenaan dengan ayat-ayat nikah, kan, kahwin, nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah suruh dalam fi'il amar, kahwinlah, berkahwinlah. Para ulama menyatakan bahawa hukum yang dimaksudkan itu, yang dirujuk itu adalah mubah, harus. Sebab tu hukum perkahwinan ini ada 5. Pergi juga kepada 5. Asalnya mubah. Kalau tak mampu lagi, jangan kahwin lah. Kalau kahwin menyebabkan tak boleh nak bagi nafkah kepada isteri, tak boleh bagi nafkah kepada keluarga, haram pada waktu tu dia berkahwin. Jadi bertukar jadi haram tadi. Sama ada haram ataupun makruh. Dan ada dalam keadaan yang wajib, mengikut kepada situasi. Baik, jadi hukum itulah cerita dia berkenaan dengan hukum faraid. Jadi sebab itu tak ada lagi siapa yang tak puas hati bila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia redha dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Berdasarkan kepada Quran, Sunnah, Ijma'. Jadi tak ada lah nak berbunuh-bunuhan tu. Namun pada hari ini banyaknya pergaduhan disebabkan apa? Di kalangan umat Islam sendiri. Bergaduh disebabkan perebutan kepada harta pusaka. Kalau kita lihat ahli politik yang meninggalkan harta berapa? 1 bilion. Kan, bilion bukan maknanya 1000 juta. 1000 juta. Jadi sampai ke sudah tak settle-settle lagi dia punya perbahasannya di mahkamah.
Walaupun si ibu kepada si mati ni tadi dah tak boleh berjalan dah. Namun disebabkan harta ini masing-masing mempunyai kepentingan terhadap